Okey, kita mula dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya harap semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ni apa ni, kita nampak Kuala Lumpur Composite Index telah membuat satu telah rebound, tempias dia, tepis ya. Walaupun Dow Jones jatuh, tapi ialah dia ada efek juga. Okay, kita tak bercakap kita tak ada efek, ada efek. Kita pun buka rendah tapi kita dapat tutup close lebih tinggi, hampir balik kepada sokongan kita. Dan dulu namanya sokongan, lepas tu dia naik atas jadi patutnya jadi sokongan. Sekarang ni jadi resistance lah. So ni lah sokongan jadi resistance. Okay, so dia akan jadi resistance kita balik. Right, so basically saya kira rasa okey lah untuk indeks ni. Okay, indeks kita okey. Berdasarkan candle lah, candle ni. Okay, candle ni. So strong candle lah, strong move. So kita tapi tak pastilah betul ke tak candle ni. Tapi tadi nampak semua merah kan. Okay, semua merah. Apa ni? Kita nak check balik. Rasa betul dok, sebab dekat Bursa Station pun nampak candle terakhir tu hijau. Candle sebelum tu merah, sama. Saya tengok Bursa Station sama dengan apa yang dok punya ni. Oh ya? Ya. Oh, sama tapi maksudnya dalam hari ni kita nampak banyak industri tadi yang masa tengah hari saya tengok semua merah kan? Ya. Tapi dia maksudnya indeks yang 30 syarikat ni semuanya hijau lah. The 30 companies. Okay, 30 companies. But sectoral saya rasa closing tadi semua hijau ke? Untuk sectoral. Sektoral sebentar. Saya pun tak pasti tadi. Sebab masa siang tadi saya tengok merah aja. Kena tengok platform sekejap. Nak kena buka tu. Kejap saya buka apa ni. Okay. Indices graph. Semua merah kecuali last industrial product tu, ujung tu je yang dia hijau. Yang lain semua merah. Okey, jadi kita punya sektorial semuanya merah kecuali kita punya indeks composite candle dia lain macam. Ya betul. Ya betul. Telecommunication ada sikit hijau sekejap tapi lepas tu merah balik. Yang maintain hijau industrial sajalah. Industrial saja yang hijau. Ya. Okey. So maksudnya kita punya indeks menghadapi ketekanan pagi-pagi tu, tapi lepas tu dia naik balik rebound. Cuma dia tak menyeluruh kepada semua lah. Dia hanya 30 syarikat ni je. The 30 big companies ni. Okay, 30 ni je yang hijau ni. Okay, Maybank. Kita boleh check lah satu-satu kalau tengok indeks composite kan. Saya nak check dekat investing.com. Sebab saya tengok dekat ni nampak hijau tu. Investing.com nampak merah. Oh yalah dok. Kalau dekat FBMK LCI, kalau dekat platform dia tunjuk merah. Merah kan? Dia tunjuk merah untuk dia punya chart. Saya pun rasanya masalahnya pasal dekat dekat Bursa Station ni,
Dia tak ada colour merah atau apa nama ni. Dia cuma tunjuk number saja. Kalau dekat sini patutnya merah ni, sebab tu saya heran tu kenapa trading view kena keluar trading view punya hijau pula. Sekejap. Okay, trading view nampak hijau. Dia close. Satu lima empat enam kan? Okay, 1546 patutnya dia close. Okay, mungkin dia sebab trading view ni dia buka bawah, dia buka di bawah dan ditutup di atas, sebab tu dia hijau. Tapi kalau tengok dekat investing.com, okay, dia buat hijau jugalah. Okay, maksudnya dia buka rendah, dia tutup ke atas. So maksudnya dia rebound 1546 daripada 1508 ni kot. 1509. 1509. Open dia 1512. Okay, dia open 1512, dia turun sikit 1509. Okay, lepas tu dia naik balik sampai 1546. Okay, ni cara kita baca candle untuk yang rakan-rakan. Okay, cara baca candle dia ada 4. OHLC. OHLC. O tu maksudnya opening. Okay, H tu maksudnya high. Okay. L tu maksudnya low. C tu maksudnya closing. Itu dia sebenarnya OHLC tu. Okay, OHLC. So, dia buka tadi pagi, buka opening dia 1512. Okay, 1512. Okay. Tapi dia turun sikit jadi 1509. Dia turun 3 mata. Dia turun 3 mata, lepas tu dia naik sampai 1546. Maksudnya dalam satu hari ni, buka rendah sebabkan oleh Dow Jones terjun. Dia buka rendah. Okay. Tapi lepas tu, maksudnya dia gap down lah. Lepas tu dia terus, dia tutup balik dia punya gap. Dia tutup balik punya ni, dia naik ke atas balik. So ini adalah strong, maksudnya strong candle naik lah, untuk rebound dia balik ni daripada bawah dia naik ke atas. Okay, tapi dia masih lagi ada sikit lagi gap, okay, antara low yang hari sebelumnya, iaitu low hari sebelumnya adalah 1550.9, tapi dia close 1546. Okay, 1546. Jadi dia ada gap 4 point lah kat situ. Dia ada gap 4 point dengan hari ni, dengan semalam ada gap. Jadi kita kena, maksudnya kita, dia mesti tutup lah ni. Mesti tutup. Kan? Dia mesti tutup gap down ni. Okay. So dia gap down dan dia buka dan dia strong close balik okay, ke atas. Okay. Untuk 30 counter di dalam bursa. Tapi the rest of the index tu, macam saya share tengah-tengah hari tadi, semuanya kebanyakannya masih merah lah. Merah lah, maksudnya dia lebih rendah daripada yang semalam lah. Okay. So, bagi saya, ini okey lah. Maksudnya, dia punya efek memang ada. Tapi dia lawan balik lah. Dia lawan balik. Okay. So, kita punya ni lawan balik ni. Maksudnya, investor kita masuk balik dalam ni, naikkan dia balik. Okay, mula-mula orang dah jual, lepas tu dia panic selling dah habis. Rasanya panic selling dah habis. Soalannya tadi ada yang tanya kan, macam mana ni panic selling, memang mula ni panic kan, tapi lepas tu orang start beli balik lah. Beli balik, naik, dan penjual kalah, sebab tu dia naik. Kalau penjual masih lagi dominan kat sini, dia akan jadi candle ni, okay, merah ke bawah. Okay, merah ke bawah. Okay, dia akan merah lah. Maksudnya opening dia lebih rendah daripada closing. Opening dia lebih tinggi daripada closing. Closing lebih rendah daripada opening. Itu maksudnya candle tu jadi merah. Okay, macam ni. Okay, candle ni jadi merah. Yang ni sebab apa?
dia open sini tapi dia close kat bawah. Okey, open kat atas ni 1577 tapi dia close dekat 1546. Okey, sebab tu merah. Okey. Ini hari pertama dia nak reverse tu kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok sama adakah indeks ni, saya pakai investing.com sebab saya punya yang trading view tu ada banyak lukisan. Adakah dia telah bertukar arah? Okey, kita draw lah trend line support. Okey, kita draw trend line support, kan? Okey, kita draw. Okey, kita masih lagi uptrend kot. Masih lagi uptrend ni. So ada kalau dia nak ni pun dia akan turun pun. Dia akan turun untuk buat pembetulan dia ni, panggil sampai sini lah kot. Ya, okey, ini kritikal lah, kritikal. Maksudnya kalau dia pecah ni, mungkin dia akan turun. Tapi kalau selagi dia kat atas line ni, saya rasa kita masih lagi uptrend. Okey, ini adalah support lah, kita boleh buat support. So kalau persoalan dia adakah tapi banyak point juga ni. Ini daripada 1511 sampai sini lebih kurang 1486. So ada lagi berapa tu? 18, 14, ada 14, 20 point lagi ni. Okay, dalam 20 point. Okey. So macam mana kita nak tarik apa ni Fibonacci, sebab ada yang tanya ni macam mana nak tarik Fibonacci. Kan? Ada ke dalam ni yang tanya soalan tu? Muhammad Zikri, Kamal Fiza. Yang tanya tak ada. Yang minta tak ada. Ya. Saya minat je kalau nak belajar ni. Okey. Kan? Nak tarik Fibonacci ni, okey, dia ada macam-macam kaedah. Semalam pun saya ada bincang dengan kawan saya. Dia tarik Fibonacci lain, memang ikut style dia. Kan? Tapi tak ada masalah. Janji dia faham. Janji sendiri kita faham sudah. Kan? Okey. Fibonacci ada dua. Okey, Fibonacci retracement. Retracement tu maksudnya dia retrace daripada atas dia ke bawah. So kita tengok dia punya itu dipanggil retracement. Maksudnya kalau di atas ni dia retrace sampai bila, kan? So itu adalah retracement. Kalau lagi satu adalah Fibonacci enhancement, iaitu daripada bawah dia nak tengok dia boleh naik sampai berapa, enhance lagi daripada highest yang dia pernah naik tu. Itu antara ni lah. Okay, kalau mana-mana platform pun ada, kalau investing.com ada, TradingView ada, okay. Cuma cara kita nak tarik tu lain-lain sikit. Okay. Kadang-kadang kita kena tarik daripada bawah ke atas, kadang-kadang bawah ke atas ke bawah, sebab dia beza-beza antara satu sama lain. Macam chart Nexus, saya rasa dia letak Fibonacci retracement je. So, kita kena tarik tu daripada bawah ke atas, barulah dia keluar untuk enhancement. Okay, kalau pakai chart Nexus, okay. Lepas tu dia ada juga Fibonacci, ada banyak sebenarnya. Kalau kita tengok, sekejap saya tunjuk kat sini. Contohnya kat sini. Ini Fibonacci. Okay. Dia ada Fibonacci retracement dengan trend based Fib extension. Lepas tu ada Fibonacci speed resistance fan. Lepas tu Fibonacci time zone. Okay. Lepas tu trend based Fibonacci time. Banyaklah. Okay, ada banyak. Okay, ada banyak. Okay, so Fibonacci ni, alright, senang je. Okay, alamak apa ni? Silap. Okay, Fibonacci ni, okay, kita ambil yang retracement dulu. Okay, yang retracement, kita boleh tengok, ini satu hari, okay. Saya nak ambil yang 1 bulan. So, nak senang nampak, 1 bulan. Okay, sebulan. So, kita boleh tengok retracement yang macam ni Ni yang paling tinggi, okey, sama Pak. Ini maksudnya ini pernah jadi tertinggi dia. Dia jadi tertinggi ni dia panggil double top. Okey, dalam chart pattern dia panggil double top.
Okey, ni double top. Okey, dia ada 2 top. Okey, dan bila double top ni berlaku dan dia break dia punya support ni, neck ni, maka dia akan jatuh. Ni double top double top. Okey. Yang ni adalah resistance dulu. Okey, kita nak tarik. Okey. Fibonacci retracement. Okey, macam mana kita nak tarik dia, senang je. Okey, ni saya pakai investing.com. Okay. Okay, tengok siapa yang ada. Ada ke yang tanya ni tadi? Ada ke tak ni? Yang tanya ni. Macam mana nak buat Fibonacci? Ada dok. Doktor ada. Omar Saya. Okey, alright. Oh, bawah ni ada dia punya gambar. Okey. Sekejap. Tapi tak nampak semua Dia nampak 3 orang, 4 orang Okey So, bila kita pilih Fibonacci, okey, Fibonacci Fib retracement, okey. So, dia sama ada nak tarik daripada atas ke tarik dari bawah. Itu kita kena tengok platform berbeza. Okey, macam investing.com kita tengok. Yang ni kena tarik dari atas. Daripada bawah. Kalau untuk investing.com, betul lah, tarik dari atas. Okey. Kita ambil daripada paling tinggi kepada paling rendah. Okey, paling tinggi, okey, maksudnya ni 1. Alright, yang ni kosong. Okey, so maksudnya dia akan retrace, okey, dalam level-level yang Fibonacci retracement ni. Okey, dia tak nampak. Letak sini. Okey, ni saya tarik daripada wick, hujung wick kepada hujung wick. Ada yang tarik daripada hujung body ke hujung body. Dia terpulang kat you lah. Okey, saya tarik daripada hujung misai dia ni kepada hujung misai. Okey, wick ke wick. Okey, shadow ke shadow. Okey, shadow paling tinggi yang ni sampai shadow paling bawah. Ada yang tarik sampai body je. Maksudnya sampai sini lah kalau dia tarik. Okey, body sini. Okey, yang paling tinggi body ni sampai body ni. Tapi saya pakai wick ke wick lah, senang sikit. Saya konsisten pakai macam tu. Okey. So, kalau kita tengok ini ialah 100%. Okey, lepas tu ni ialah 78.6. Yang ni 61.8. Ini ialah 50%, ini 38.2, ini 23.6, ini ialah kosong. Okey, ini ialah level-level Fibo retracement. Maksudnya kalau dia turun, dia akan turun ikut retracement yang ni. Okay, dia akan turun macam ni. Okay, kita nampak dia akan berhenti tu, dia nak berhenti. Okay, dia nak berhenti tu pada level-level macam tu. Okay, dia macam tahu-tahu je. Ini macam support dan juga resistance yang kita boleh pakai. Okay. So, kalau dia tengah naik, pun samalah. Yang ni akan jadi resistance. Okay, contohnya yang ni, 38.2, dia ada berhenti kat situ. 38.2. Okay. Sama juga yang sekarang ni, kita sebenarnya ialah dekat level 50%. So, 1555 ni. Okay, 1555 ni ialah 50%. So, itu adalah level of resistance yang kita kena tembus balik. Dulu dah tembus dah ni. Okay, dia tolak balik ke bawah. Okay, dia tolak balik ke bawah. So, the next level, kalau kita tengok pada Fibo ni, ialah 1636. Okay, 1636. Seterusnya adalah 1752 dan higher sekali ialah 1899 ataupun 1900 lah. Okay, 1900. So, cara dia senang tadi. Saya rewind balik. Ni saya delete. Okay, saya delete balik ni. Okay, saya delete. Okay, apa yang saya buat? Saya ambil Fibo retracement. Saya ambil paling tinggi. Ngam-ngam je di atas dekat dia punya wick tertinggi tu. Lepas tu saya tarik ke bawah. Okay, yang bawah tu maksudnya start pada kosong. Okay.
So kita akan ada ni. Apa cara kita nak tarik tu mungkin kena betul-betul lah. Macamnya dah lari sikit kan. Tadi 1555 kan. Ini 1552 pula. Yang untuk 50%. Jadi mungkin saya tak betul tarik. Dia nak kena betul-betul. 1553. Mungkin betul macam ni. 1553. Saya dah betul lah kot. Okay, inilah level-level. And then golden ratio untuk Fibonacci adalah ni. 61% ni. Ini golden ratio. Dia selalu berhenti kat situ. Nampak? Ni berhenti situ. Ni pun, ini bulanan ni tapi kalau kita tengok daily kan. Saya tukar daily balik. Okay. Ni tempat-tempat yang dia suka berhenti ni. Kita boleh tengok. Okay, nampak tak? Okay. Berhenti situ kan. Dia tak pecah. Dia nak turun kat support. Dia boleh ada support lah. Naik balik. Turun balik ke support, naik balik. Okay. Alright. So ini adalah dipanggil Fibonacci. So kita boleh pakai time frame yang kita sukalah. Kan? Kalau you tengok tadi saya pakai monthly. Maksudnya saya nak ambil daripada paling tinggi tu daripada sampai paling rendah. Itu adalah nak tengok jangka masa yang panjang kalau saya pakai 1 bulan tadi. Okay, jangka masanya berapa bulan ni, dekat berapa tahun ni. Okay, hampir 2 tahun kot. Okay, ini daripada bulan, tak nampak bawah ni. Mana nak pergi kan ke tepi. Itu rasa 10 tahun tu dok. 2021 sampai 2021 sampai kat sebelah kiri tadi 2018. Oh. 2018. Oh, okey. 2018 ni 2020. So 2 tahun. Okay, 2 tahun lah. Ni 1 bulan kan 2 tahun. So maksudnya dah 2 tahun dah ni. 2018 jatuh sekarang. So maksudnya kita inilah Fibonacci retracement Kalau enhancement pula kita nak tengok dia ke atas. Macam ni. Kalau kita gunakan Fibo retracement tu, yang ke atas ni lah dia punya enhancement sebenarnya. Okay. Ni semua nampak. Enhancement. Sama jugalah. So itu pulang kat you. You boleh pakai satu je. Apa-apa pun you pakai satu je pun boleh. Iaitu Fibo retracement, tapi you gunakan juga untuk enhancement. Enhancement ni adalah bila kita nak tahu yang ni 161, 2168, 3168 dengan 423. Yang ni adalah golden ratio ni lah. Golden ratio. So maksudnya kalau contoh KLCI trending, okey, trending, okey, dan kita gunakan kosong start daripada bawah ni dan sekarang ni dia ke atas ni, so dia punya next level adalah 161, 261, 361 ni adalah level-level dia. Okey, tapi selalunya untuk Fibo enhancement, macam mana cara dia? Okey, Fibo enhancement saya tunjuk balik. Okey, Fibo, okey, kita dalam 10 minit nanti kita akan terputus, nanti kita rejoin balik Okey, Fibo enhancement, okey, yang saya pakai lah. Ini saya delete dulu lah. Okay, Fibo enhancement. Okay, ini daily daily chart. Okay, Fibo enhancement selalunya saya buat macam ni. Okay, trend based Fib extension Sebab kita nak tengok ni trend uptrend kan. So kita nak tengok okay, macam mana dia punya extension dia. So kita start dari bawah. Okay, kita start dari bawah naik ke atas. Okay, tapi kalau pakai ni lain-lain. Okay, kalau pakai okay, so yang ni kita tarik balik ke bawah sampai ke kosong dia balik. Iaitu 1210. Okay, 1210.88. Okay. So maksudnya trend dia ialah kita tengok dia dah trend naik kan. Trend naik, lepas tu dia akan buat correction sikit. Okey, lepas correction sikit.
Okay, lepas tu dia nak kena continue dia punya trend tu. Okay, so sekarang ni kalau ikutkan, okay, KLCI, dia dah sampai kepada dia punya 161. Ni 161 ni dah tercapai dah. Dah sampai dah. Lebih sikit. Kan? Dia tak adalah perfect tapi maksudnya lebih sikit lah. Okay, 161. Ni golden ratio ni. Okay, golden ratio. Right? So dia dah sampai dah 161. So kalau ikutkan, ada kalau you nak gabungkan dengan teori-teori Elliott ke wave kan, Elliott wave contohnya kan. Elliott wave dia ada wave 1, lepas tu ada correction kan. Wave 1, motif wave, lepas tu ada impulse correction, lepas tu dia naik balik wave 3, dan wave 4, lepas tu wave 5. Okay. Itu contoh Elliott dah. So sekarang ni kita ni mungkin dalam wave 3. Nak masuk wave 4. Okay, ni wave 4 kot. Okay, correction. Pembetulan. So kalau kita ambil wave ni, kita ambil wave nya Elliott Elliott wave impulse ni. Okay. 1. Okay, 2. 3. 4. 5 lah. Contoh. Tapi dia punya perkiraan tu mungkin kena tengok balik lah. Kena tengok balik. So, kita dalam correction sekarang ni. Kita dalam correction. So, kita harap dia ikut trend dia lah. Trend dia maksudnya dia taklah dia bocor dia punya trend line ni. Dia tak bocor lah. So, kalau dia bocor dia masalah. So, mungkin dia tak sampai pun wave 5 ni. Okay. So, kita mungkin dia macam ni lah. Kita tak tahu lah macam mana. Tapi ni nanti kena ikut macam mana Fibo punya, Elliott punya calculation lah. Elliott punya calculation. Elliott wave. Okay. Alright. So, untuk enhancement. Okay. Enhancement, kita nak tahu berapakah level-level yang dia boleh pergi kalau dia ada trend lah macam ni lah. Dia ada trend naik kan, kita tak tahu. So, maksudnya kalau kita dapat yang first wave ni, di mana dia buat correction tu kan, so kita dah boleh agak lah wave 3 kat mana. Tapi kalau belum jadi lagi, itu yang susah juga. Contohnya kita belum nampak lagi lah kan. Contoh saya jilid balik ni, kita tak nampak lagi benda ni, tak nampak lagi. Okay, mungkin dia kat sini je, bau kat sini. So kita pun boleh juga pakai kan, tapi maksudnya sampai sinilah kita punya ni. Okay, kita punya trend tu. Kan? Contoh sampai sini je ni, sampai sini. Satu dua, satu sembilan. Tak berapa tepat saya punya ni. Okey, nampak? So dekat sini dah 161. Okey, 161. Tapi dia punya ni jangka pendek sikit lah. Okey. Untuk pembetulan, okey, kalau untuk Elliott ke apa, dia pembetulan dia boleh jadi dekat 78. Okey, ni retracement. Ni kalau kita tengok ni, kita tengok retracement je dia. Kalau untuk wave ni, dia akan buat correction mungkin dekat 78, mungkin dekat 61, mungkin dekat 50. Okey. Tu. Ni 3 level lah selalunya. 38 pun kadang-kadang ada jugalah dia buat correction. Lepas tu dia naik. Okay. So maksudnya kalau kita tengok ni, dia adalah wave yang kecil lah. 1, 2, 3, 4 correction. Okay. Lepas tu 5. Okay, 5. Panjang 5 dia. Patutnya 5 dia sama panjang dengan 1 je. Tapi ini adalah extended wave lah. Extended wave 5. Okay. Kalau kita tengok ni 1, 2, 3. Mungkin 3 dia pendek pula 3 dia ni. So tak boleh ni. Wave 3 kena lebih panjang daripada wave 1 dan wave 5. Tapi kadang-kadang wave 5 ni extended lah. Dia extended lebih. So dia ni cara kita nak cari dia punya correction tu lah. Kat mana sebenarnya dia correction ni. Okay, sebab tadi saya tarik yang ni. Yang ni sebagai dia punya wave 1. So ini ialah wave 1, wave 2, wave 3 ni, wave 4. Okay. So kita ada lagi satu wave 5. Okay, wave 5. Okay. So
extension ni ialah apabila kita nak tengok dia punya trend yang seterusnya. Kalau dia naik, kan, trend dia macam tu, so kat mana possibility dia nak pergi, kan, possibility dia nak pergi. So dalam kes ni 161 lah. Kita selalunya akan tarik golden ratio ni 161, kan. Lepas tu kalau dah cecah 161, naik mana next level? 261. Next level 361. Paling tinggi 423. Okey. Tapi selalunya 161 dia achievable. Okey, achievable lah 161 ni. So boleh lah kalau dia memang trending, dia memang trend, ikut trend, dia boleh achieve lah. Tapi kalau 423 ni dulu punya contoh kita buka bulan ni tak sampai pun 423 ni. Okey, kita paling tinggi pun dekat sini. Okey. So kita mungkin kalau nak pun sampai 261 mungkin boleh. Ni nampak ini ialah resistance yang dulu. Okay, lepas tu baru 316. Okey, 316. Sebab kita tak pernah pun dapat lebih tinggi daripada 1900. 1900 ni. So kalau kita dapat 316 tu 2000 lah. Kita punya indeks. Okey, 2000 indeks kita. Okey. Alright. So ada soalan tak untuk Fibo retracement dan Fibo enhancement ni? Tadi yang tanya tu, siapa tadi tanya? Omar. Okey doktor. Tak ada soalan. Faham ke? Boleh faham lah setakat ni. Ni Prof Zul pun ada. Prof, apa khabar Prof? Prof Zulkifli Abdul Latif. Tak ni. Alright, Muhammad Zikri, Hafizah, Wan Rusdi, macam mana? Orang fundamentalis. So, indeks saya rasa okey, tapi masih lagi dalam fasa correction kot. Okay, masih lagi dalam fasa correction. Kalau kita tengok ni, dia kena buat correction. Dia kena buat correction. Tapi dia selagi tak pecah trend line ni, okay, hari tu saya ada share kan, meniti titian usang. Meniti titian usang. Tahu ke lagu tu? Saya buka kejap meniti titian usang. Kalau sound system tak bagus, beritahu. Kalau contohnya tiba-tiba sound dia tak bagus ke apa ke, bising ke apa ke.